Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Hari ini kita akan sambung. Okey, untuk cikgu akan terangkan fungsi bank pusat ya. Okey. Jadi untuk tajuk hari ini ialah bab 3, wang, bank dan pendapatan individu. Okey, di bawah standard kandungan wang dengan bank dan standard pembelajaran kita 3.1.2 fungsi bank pusat. Jadi 3.1.1 tu fungsi wang cikgu ingat. Tak ada masalah lah fungsi wang, semua boleh faham dengan mudah. Lagipun cikgu dah share video hari tu, patut kamu tengoklah, mana tak faham nanti tanya ya. Okey. So bank pusat ni setiap negara dia ada. So untuk kita Malaysia, kita punya bank pusat ataupun central bank ialah bank negara Malaysia. Okey? Jadi sebelum dulu sebelum kita ada COVID-19, cikgu di sekolah lama pun ada pernah bawa student pergi melawat tapi bukan bank negara inilah, dia memang ada satu dia punya tempat untuk dilawati bank macam museum bank tapi sekarang dah pandemik, susah sikit lah Okey, kalau tak cikgu boleh bawa kamu melawat. Okey. So, standard pembelajaran kita secara terperinci ialah 3.1.2 ini menjelaskan fungsi bank pusat, mengawal kestabilan nilai mata wang, jurubank kepada kerajaan dan jurubank kepada bank perdagangan. Okey? Jadi tadi cikgu dah pesan untuk kamu tengok semula di buku teks buku surat 128 hingga 131. Ya? Okey. Jadi kalau kita nak pecahkan, sebenarnya ada 5 peranan utama Bank Negara Malaysia. Ini yang ada dalam buku teks kalau kamu rujuk muka surat 128. Okey. 5 peranan utama Bank Negara Malaysia. Apa dia? Yang pertama sekali adalah mengeluarkan mata wang. Ya? Mengeluarkan mata wang, kemudian mengawal kestabilan nilai mata wang. Okey. Yang ketiga, jurubank kepada kerajaan. Keempat, jurubank kepada bank perdagangan. Dan yang kelima adalah mengawal kestabilan ekonomi. Jadi kalau kamu lihat, yang kedua dengan kelima ni, dia sebenarnya berjalan sekali lah. Ya, mengawal kestabilan nilai mata wang dan dalam masa yang sama dia akan mengawal kestabilan ekonomi. Okey. Jadi kalau kamu perasanlah pernah tengok, mungkin selama ni kamu tak alert sangat, tapi inilah logo Bank Negara Malaysia dan logo ni kalau kamu perhatikan ada pada mata wang kita, pada duit kita. Ya. Jadi logo ni ada orang kata kancil, ada orang kata kijang, ya. Dia punya ni jadi nanti kalau kamu ada masa kamu boleh Google apa makna logo dia. So ini Bank Negara Malaysia. Okey? Yang ini pula adalah contoh-contoh bank perdagangan. Sebab kita nak nanti kita nak bincangkan fungsi bank pusat ini. Okey. Jadi bank pusat macam yang cikgu dah sebut tadi, semua negara ada dia punya bank pusat masing-masing. Okey? Jadi kalau untuk negara kita, bank pusat kita ialah Bank Negara Malaysia. Jadi central bank kita ialah Bank Negara Malaysia. Jadi kalau kamu perhatikan ataupun sejarahnya Bank Negara Malaysia dia telah mula beroperasi pada 26 Januari 1959 di bawah Ordinan Bank Negara Malaysia 1958. Jadi kalau kamu ingat balik, negara kita merdeka tahun 57 jadi bank negara ni kemudian baru wujud lah ya. Okey. Jadi ada 2 matlamat penubuhan Bank Negara Malaysia. Apa matlamat dia? Sebab yang ini maklumat umum yang kamu kena tahu. Okey. Jadi yang pertama untuk memastikan kestabilan keuangan dan struktur ekonomi negara, dan yang kedua bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. Jadi kalau kamu tengok apa-apa pun macam misalnya negara kita nak buat pelaburan, nak buat pinjaman mereka kena melalui
mendapatkan khidmat nasihat daripada bank pusat ataupun bank negara. Okey? Kemudian ia berteraskan kepentingan negara dan bukan bermotifkan keuntungan. Okey? Jadi cikgu lupa nak letak sini siapa tahu sekarang siapa gubernur Bank Negara Malaysia? Sebab big boss untuk Bank Negara Malaysia ialah gubernur siapa tahu siapa gubernur Bank Negara Malaysia? Ada tak yang tahu? Ya, sebab pengetahuan ni pun kamu kena selalu kena ada. Sebab bila kamu menjawab soalan kebat, soalan rubrik, semua pengetahuan tu kamu kena masukkan untuk kamu mendapat markah yang lebih baik. Okey? Tak apa, lepas ni kamu boleh Google, boleh search tetapi sekarang ni kita punya, sebab gubernur bank negara kita perempuan juga ya. Sebab kita ada beberapa hari tu sebelum ni pun gubernur kita perempuan. Okey. Dan mereka ni ada menurunkan tanda tangan di duit kertas kalau kamu ada wang kertas, nanti kamu boleh check kat situ gubernur bank negara yang sign. Okey. Jadi kita tengok walaupun tadi peringkat awal tadi cikgu bagi ada 5 peranan utama cuma yang kedua dengan kelima tadi, ingat tak cikgu dah sebut tadi, cikgu sekalikan. Ya, sebab dia lebih kurang. Dia jalan sekali lah. Okey. Okey, yang pertama mengeluarkan mata wang iaitu duit shilling dan wang kertas. Nanti kita tengok ni Dan yang kedua mengawal kestabilan nilai mata wang sekali dengan kestabilan ekonomi, iaitu mewujudkan sandaran minimum, mengawal inflasi dan campur tangan dalam pertukaran asing. Kemudian di bawah jurubank kepada kerajaan kita ada 5 lagi. Sebabnya cikgu nak kamu perhatikan, sebab dalam periksa selalu pelajar tertukar ni, bila soalan tanya jurubank kepada kerajaan, dia bagi yang bawah ni. Ya? Jurubank kepada bank perdagangan, kadang-kadang tercampur yang jurubank kepada kerajaan. Jadi ingat, jurubank kepada kerajaan ada 5. Ada 5 tugasan dia lah, apa yang dia buat. Dan jurubank kepada perdagangan, bank perdagangan ada 3 sahaja. Okey? Jadi nanti cikgu akan beri penerangan sebab ada mungkin yang bahagian-bahagian yang kamu susah sikit nak faham kan? Okey. So kita tengok mengeluarkan mata wang ni tak ada masalah lah. Maknanya kamu tahu bahawa duit yang kita gunakan, wang kertas, duit shilling tu semuanya mesti dikeluarkan di bawah Bank Negara Malaysia. Sebab itulah kalau duit selain daripada yang dikeluarkan oleh Bank Negara adalah duit palsu Jadi kalau kamu tengok dalam video cikgu yang sebelum ni, fungsi wang tu ada beberapa ciri-ciri keselamatan yang dibuat oleh Bank Negara untuk memastikan wang kita selamat. Dan kamu biasa juga dengar bahawa ada juga orang yang cuba-cuba cetak duit sendiri. Pergi pasar malam dapat duit palsu dan sebagainya bila dia punya dakwat tu cair dan sebagainya. Sebab tu kita perlu tahulah ciri-ciri keselamatan. Yang itu kita dah belajar dalam fungsi wang. Okey. Jadi setiap wang yang dicetak oleh bank negara ni, dia berkertas dan duit shilling Malaysia. So kita ada duit RM1 kan, RM5, apa lagi, RM10, RM20, RM50. Dan yang paling jadi favourite adalah yang purple tu lah. Macam warna baju cikgu ni. Duit note 100 dan kita juga ada duit shilling. Okey? Ini duit shilling kita. Okey. Jadi nampak tak dekat duit ni pun ada tuliskan Bank Negara Malaysia. Okey, jadi sebab ini wang yang dah lama dikeluarkan, masih lagi Tan Sri Zeti Akhtar Zeti Akhtar yang menjadi gubernur pada masa siri wang ini dilancarkan kemudian kita dah bertukar kepada gubernur yang baru. Jadi bermakna kat sini adalah tanda tangan gubernur. Gambar ni adalah gambar Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman. Kalau Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang ni Sultan
Sultan Kedah kalau tak silap Yang ini apa? Tuanku Abdul Rahman. Nama pun sama dengan Perdana Menteri pertama. Okey. So itu tentang mengeluarkan mata wang. Okey. Jadi mengeluarkan mata wang ni bermakna bank negara dia akan pastikan jumlah wang dalam edaran sesuai dengan keperluan ekonomi. Sebab apa? Kalau duit terlalu banyak di pasaran, dia boleh menyebabkan inflasi. Di mana masyarakat ni duit banyak duit banyak. Jadi bila dia banyak duit, barang mahal pun dia akan beli. Jadi inflasi akan berlaku kerana sebab orang beli, lebihan permintaan akan menyebabkan harga meningkat. Ingat tak kita belajar dalam pasaran? Sebab itu dalam ekonomi kamu kena faham konsep. Bila kamu faham konsep, kamu boleh kait dengan bab-bab seterusnya. Okey, inflasi ni keadaan di mana banyak wang mengejar sedikit barang. Jadi walaupun harga barang tu naik dengan banyak, tapi orang ni dia ada duit nak beli. Jadi bila dia tetap beli dengan harga yang mahal, barang akan terus naik harga. Jadi itu akan menyebabkan inflasi. Di mana tingkat harga umum meningkat secara berterusan. Asyik naik saja harga barang, tak turun-turun. Okey, kemudian yang cikgu sebut tadi, pengeluaran mata wang adalah berdasarkan kepada rizab emas dan rizab pertukaran asing iaitu pada kadar 80.59%. Jadi contohnya untuk setiap RM1 yang dikeluarkan oleh bank negara, bank pusat akan cagarkan apa dia? RM RM80.59. Okey? Jadi maknanya sangat besarlah dia punya cagaran tu ini untuk memastikan kestabilan wang tadilah. Okey, itu tentang mengeluarkan mata wang. Okey, kita tengok pula jurubank kepada kerajaan. So tadi jurubank kepada kerajaan ada berapa tadi? Okey, yang pertama mentadbir akaun kerajaan. Okey, kedua mengurus hutang kerajaan. Okey, ketiga memberi pendahuluan sementara. Keempat mengurus pertukaran asing. Dan kelima memberi nasihat pelaburan. Jadi cikgu nak kamu ingat jurubank kepada kerajaan inilah tugas-tugas bank negara lakukan. Jadi jangan tertukar nanti dengan jurubank kepada bank perdagangan. Maknanya dia mentadbir akaun dia menguruskan hutang. Dia menguruskan hutang ni maknanya apa dia? Nanti cikgu akan terangkan. Memberi pendahuluan sementara mengurus pertukaran asing dan memberi nasihat pelaburan. Okey. Jadi nanti cikgu akan terangkan lebih detail Okey, kalau jurubank kepada perdagangan pula ada 3 pertama mengawal nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab tunai sebab rizab ni ada 2. Okey? Kemudian menyelaraskan hutang dan cek antara bank perdagangan. Okey? Dan menjadi sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Jadi kalau kamu rujuk buku teks, okey, menyelaraskan hutang dan cek antara bank perdagangan tu itulah yang dalam buku teks tulis tu mewujudkan rumah penjelasan tu. Tak apa, nanti cikgu terangkan. Okey, kita tengok dulu. Tadi jurubank kepada kerajaan tadi mentadbir akaun kerajaan, maksud dia apa? Mentadbir akaun kerajaan ialah menyediakan cek, membuat dan menerima pembayaran bagi pihak kerajaan. Okey, maksud dia duit-duit yang kerajaan terima ataupun kerajaan nak buat pembayaran, kena melalui bank negara. Maknanya dia mentadbir akaun. Bukannya bank negara ni yang cari duit untuk kerajaan, no. Dia hanya mentadbir sahaja. Dari segi tengok apa dia buat, menyediakan cek, membuat dan menerima pembayaran. Kalau ada yang bayar untuk kerajaan, dia akan bayar kepada bank negara dan bila kerajaan nak buat pembayaran pula, bank negara yang akan buat bagi pihak kerajaan. Tapi duit tu bukan bank negara punya duit. Kerajaan punya lah maksud dia. Okey, kemudian menguruskan hutang negara ni ada 2 perkara dia buat. Pertama, dia menguruskan sumber hutang. Maknanya dia akan cari
sumber-sumber mana yang kerajaan boleh membuat pinjaman. Ada risiko, tak ada risiko dan sebagainya. Terutama hutang luar negara lah. Dia dua-dua lah sebab kita ni pinjaman ada dua jenis. Satu pinjaman luar negara, satu lagi dalam negara. Dalam negara contohnya kerajaan pinjam dengan KWSP dan sebagainya. Okey, jadi bank negara yang akan uruskan sumber hutang, maknanya daripada mana dia nak pinjam, kemudian pembayaran hutang. Dia uruskan sahaja, bukannya bank negara yang bayar hutang tu tahu. Maknanya pembayaran tu kerajaan yang buat, tetapi diuruskan oleh hutang, diuruskan oleh pihak bank negara. Jadi cikgu harap kamu faham supaya ditiru tu. Ya. Ini dia, sebab tu dia jadi banker ni, jurubank kepada kerajaan. Okey, yang ketiga memberi pendahuluan kepada kerajaan. Okey. Jadi kamu pun tahu, mungkin kamu tahu, kalau tak tahu cikgu nak beritahu bahawa sumber hasil kerajaan yang paling besar adalah daripada cukai. Okey, terutamanya cukai pendapatan. Jadi cukai pendapatan ni biasanya orang akan masyarakat akan buat pembayaran setelah habis tahun. Ya, maknanya untuk cukai 2000 tahun 2020 akan dibayar pada tahun 2021 sebab dia habis tahun kan. Jadi dalam masa kerajaan menunggu masyarakat membayar ataupun dia punya hasil dapat kepada dia, jadi kerajaan ni kemungkinan akan mengalami kurangan modal lah, maknanya kurangan hasil, dia tak ada duit. Jadi apa yang bank negara lakukan sebagai jurubank kepada kerajaan, dikira macam bapa bank lah. Bapa kepada kerajaan, bapa kepada bank perdagangan, bank negara ini, di mana dia akan bagi pinjam dulu. Dia bagi advance. Memberi pendahuluan ni maknanya dia bagi advance. Jadi nanti bila dah dapat balik, orang dah bayar cukai dan sebagainya, dia dapat semula hasil, bermakna dia akan bayar balik pada bank negara. Ya. Dan satu keadaan lagi apabila berlaku kurangan belanjawan di mana dia punya belanja melebihi hasil. Dia tak cukup lah tadi lebih kurang lah. Maknanya pendapatan kerajaan kurang daripada perbelanjaan. Jadi dia tak cukup duit untuk belanja. Jadi inilah tugas bank negara sebagai jurubank kepada kerajaan, dia akan beri advance dahulu kepada kerajaan. Okey, kemudian bank negara juga membantu mengurus pertukaran asing, ya. Jadi menguruskan pertukaran asing juga di bawah bank negara. Kemudian penasihat pelaburan kerajaan. Macam yang cikgu sebut tadilah, kalau sekiranya kerajaan nak buat pelaburan di luar negara kan, selalu kita nampak kadang-kadang menteri kita pergi berunding nak buat katalah hub makanan halal di negara China. Jadi dia perlukan orang bank negara ini untuk jadi penasihat. Okey tak melabur kat sini? Apa risiko dia? Ataupun negara kita nak buat usaha sama. Usaha sama misalnya buat usaha sama perusahaan kereta misalnya. Kan macam hari tu Proton dengan Lotus dan sebagainya. Dia kena melalui inilah penasihat pelaburan kerajaan. Supaya apa? Supaya nanti jika berlaku katalah pelaburan itu sesuatu yang berisiko, boleh menjejaskan negara, mereka dinasihatkan untuk tak join lah, maksud dia macam tu. Okey, sebab tu kalau kamu tengok kalau memorandum sepahaman MOU, selalu mesti ada wakil bank negara. Biasanya gubernur lah, dia akan jadi pemerhati ataupun kadang-kadang dia sign sekali MOU tu. Okey, itu ada 5 tugas Bank Negara Malaysia sebagai jurubank kepada kerajaan. Jadi cikgu harap kamu tak tertukar. Okey, kalau jurubank kepada bank perdagangan pula, cikgu beri kat sini. Okey, tadi cikgu tunjuk 3 kan sebab rizab ni. Dekat sini cikgu pecah 2 supaya senang nak terang. Okey, rizab. Okey, pertama menyimpan rizab berkanun bank perdagangan. Okey, mungkin kamu tak tahu lagi apa itu rizab Okey.
Reserve ni merupakan wang simpanan wajib bank perdagangan. Sebab bank perdagangan ni contohnya Maybank, CIMB, Public Bank mereka ni dia tak boleh belanja semua duit yang ada. Maknanya dia kena simpan. Okey, berapa banyak dia kena simpan itu bergantung kepada arahan bank negara. Okey, jadi ada dua jenis simpanan yang kena bank perdagangan buat. Okey, yang pertama reserve berkanun. Reserve berkanun ni mungkin kamu boleh catat, reserve berkanun ni maknanya simpanan wajib bank perdagangan yang disimpan di bank negara. Jadi setiap bank perdagangan dia kena ada sejumlah wang dia kena simpan, dia tak boleh guna, dan duit itu kena simpan di bank negara. Itu panggil sebagai reserve berkanun. Okey, satu lagi reserve tunai. Reserve tunai ni juga simpanan bank perdagangan. Dia hanya akan boleh guna dengan arahan bank negara sahaja. Okey, reserve tunai, tetapi reserve tunai ni simpanan wajib bank perdagangan, tetapi dia disimpan di bank perdagangan itu sendiri. Boleh faham tak? Ada dua jenis reserve reserve berkanun tadi simpanan wajib bank perdagangan yang disimpan di bank negara, okey, ataupun di bank pusat. Okey, reserve tunai pula juga simpanan wajib bank perdagangan, tetapi dia disimpan di bank perdagangan masing-masing lah di bank itu sendiri. Ya. Okey, apa tujuan reserve ini? Sebenarnya untuk mengawal penawaran wang di pasaran, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bila kita belajar dasar kewangan, dasar fiskal nanti di tingkatan 5. Ya, bagaimana kerajaan menggunakan reserve ini sebagai salah satu alat dasar kewangan yang memastikan negara kita mempunyai kestabilan ekonomi, ya. Jadi bila inflasi dia kena buat macam ni, bila deflasi dia kena buat macam ni. Itu semua bergantung berapa banyak dia kena simpan, kadar dia bergantung kepada bank pusat. Okey. So tadi sebab tu A dengan B ni sebenarnya dia adik-beradik lah. Dia sama saja. Ya, mengawal penawaran wang di pasaran. Jika sekiranya dia nak banyakkan penawaran wang di pasaran, iaitu apabila kemelesetan ekonomi berlaku, maka reserve tunai ini atau reserve berkanun kadar dia akan diturunkan. Jadi diturunkan maknanya boleh keluarkan duit itu untuk buka di pasaran. Manakala kalau keadaan inflasi tadi kita tak nak orang belanja, jadi bank negara akan mengarahkan bank perdagangan untuk menaikkan reserve. Itu macam itulah lebih kurang. Okey, yang C ni menyediakan rumah penjelasan. Ini yang cikgu cakap tadi. Maknanya dia menguruskan hutang antara bank. Okey, cikgu jelaskan dulu apa itu rumah penjelasan. Okey, untuk menunaikan cek antara bank-bank. Okey, katalah sekarang ni Panumati dia buat pembayaran kepada York Fair. Jadi Panumati punya cek adalah dia guna public bank. Okey? Jadi Panumati pergi bayarlah kepada syarikat York Fair gunakan public bank. Tetapi York Fair sekarang dia tak ada akaun public bank. Okey. Dia hanya ada akaun Maybank, Melayu Banking. Okey. Jadi boleh tak? Macam mana agaknya dia nak buat pembayaran tu? Macam mana agaknya York Fair, macam mana kamu nak bagi cash tu? Sebab kita tahu cek tu dia bentuk kertas kan? Tetapi dia ada nilai. Macam mana kamu nak tunaikan kamu punya cek tu? Sedangkan kamu tak ada public bank punya account. Macam mana nak buat? York Fair. Sebab ini knowledge kamu kena tahu. Ada yang tahu tak? Weng Jun tahu tak? Macam mana nak buat? Semua orang pernah tengok cek tak? Pernah tengok kan? Cek bank. Pernah kan? Okey, dalam fungsi wang pun kalau kamu tengok, cikgu ada bagi tunjuk contoh kan?
macam mana Yofe? Kamu cuma ada account Maybank. Apa nak buat? Kena tahu ni. Tahu tak? Orang lain tahu tak? Ada tak orang tahu? Pada mati agak-agak buat macam mana? Boleh tak buat pembayaran tu? Tak. Kena pergi mana? akaun penjelasan lah. Akaun penjelasan nak pergi mana? Pergi bank negara? Tak perlu. Okey. So macam ni. So tadi Panumati punya cek adalah public bank, betul? Tetapi dia nak bayar kepada Yokfe tadi, tapi Yokfe tidak ada akaun public bank. So apa yang boleh Yokfe buat? Dia masukkan cek itu ke dalam akaun Maybank. Okey, dia masukkan dalam akaun Maybank. Jadi nanti cek itu akan pergi ke rumah penjelasan dulu. Faham tak? Sebab itu kalau cek lain masuk ke akaun bank lain, dia perlukan 3 hari bekerja. 3 hari bekerja sebab cek itu perlu pergi rumah penjelasan, maknanya dia interbank punya cek kan, melalui bank negara. Jadi nanti selepas 3 hari bekerja, Yokfe boleh ambil dah duit dia dalam akaun Maybank, walaupun tadi cek itu adalah cek public bank. So apa yang berlaku ialah rumah penjelasan ni akan selaras balik, okey? Katalah dia bayar tadi 5,000. Okey. Jadi Yokfe pun sudah clear saya punya cek. Saya pun pergi keluar duit 5,000 itu. Okey. Jadi duit 5,000 itu tadi daripada akaun public bank kan? Jadi public bank kena bayar balik dengan Maybank. Faham tak? Jadi macam mana dia nak tahu? Dekat sinilah rumah penjelasan ni lah akan adjust. Okey. Mereka ni lah yang akan adjust. Okey, dah clear. Okey, public bank dah transfer 5,000 ke Maybank. Itu yang tengok duit dah clear. Itu yang Yokfe boleh ambil di Maybank. Walaupun tadi Panumati punya account dari public bank. Boleh faham tak? Jadi kita tak perlulah pergi bank negara. Tak perlu. Kita perlu masuk je macam biasa. Kalau kamu selalu pergi bank, sekarang ni pun mesin kita ada masuk duit cash kan? Ada juga untuk masuk cek. Betul kan? Yang itulah nanti. Jadi bila orang bank tengok, okey, dia kena uruskanlah untuk pergi, dia lapor pada rumah penjelasan sebab itulah kalau cek antara bank, dia perlukan 3 hari bekerja. Sebagai contoh, sekarang Khamis kan? Okey, tadi Yokfe dapat cek, dia pergi masuk terus dekat Maybank. Okey, hari Khamis, tapi jam sudah 4 petang. Jadi hari ni tak kira. So, dia kira hari bekerja, besok Jumaat, Sabtu Ahad tak kira, Isnin, Selasa baru Yokfe boleh ambil duit tu. Faham? Tetapi kalau tadi Yokfe dia ada account di public bank, tak payah apalah, terus je. Boleh terus check cash. Sebab dia bank yang sama. Itu maksud cikgu Boleh faham tak? Faham dah sekarang? Apa itu rumah penjelasan? Faham tak? Faham. Boleh Jadi maknanya dia clearance untuk interbank check. Ya? Jadi kamu jangan risau kalau kamu dapat cek mana-mana bank pun, kamu boleh masuk je dalam akaun kamu. Ya? Tapi dia makan masa lah. Sekarang dah maju sikit. Kalau dulu-dulu 7 hari bekerja. Kalau 7 hari bekerja, kena pula kamu masuk dah petang, hari tu tak kira. Lepas tu kalau ada public holiday, semua tak kira. Macam tu lah. Susah sikit lah kan. Sekarang 3 hari bekerja. Okey. Kemudian sumber pinjaman terakhir bagi bank perdagangan jika bank perdagangan mengalami masalah kewangan. Okey, jadi macam cikgu sebut tadi, bank negara ni dijadi bapak bank lah. Ya, untuk semua bank. Jadi kalaulah tiba-tiba bank perdagangan ni tak cukup duit
ada masalah kewangan dan sebagainya, mereka akan pergi kepada bank negara untuk mengadu. Sebab bank negara pun dia ada duit juga. Ya. Dan mereka ni pun boleh memberi pinjaman kepada bank perdagangan. Tapi kena bayar balik lah. Sebab kalau tak bayar balik nanti dia pun ada reserve berkanun dengan dia kan, duit bank perdagangan dengan dia. Okay? Okay, any question? Ada soalan tak setakat ni? Ya? Sebab cikgu rasa yang ini penting untuk diterangkan sebab dia complicated sikit. Ya? Okay, any question? Tak ada? Tak ada Okay, kalau tak ada kita teruskan. Okay, mengawal kestabilan nilai mata wang. Okey, Bank Pusat mengawal kestabilan nilai mata wang melalui beberapa cara. Okey, iaitu mewujudkan sandaran minimum, kita dah terang tadi. Campur tangan dalam pasaran pertukaran asing. Okey, yang ini dia akan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing ni maknanya kerajaan dia akan kawal. Ya. Bila RM kita jatuh, RM kita naik cikgu tak sebab yang ini kita kena tahu yang ini saja tak payah detail sebab yang detail nanti kita akan pergi di tingkatan 5. Okey, dan mengawal inflasi. Mengawal inflasi itu tadi itulah cikgu cakap dia boleh naik atau turunkan kadar rizab tu. Kadar rizab berkanun dengan rizab tunai. Okey? Okey jadi kita tengok. Ini detail dia tadi. Mewujudkan sandaran minimum. Okey, sandaran cagaran minimum 80.5% untuk setiap RM1. Okey, sandaran bentuk rizab antarabangsa yang terdiri pada emas dan pertukaran asing. Tujuan diwujudkan sandaran adalah supaya penawaran bekalan wang sesuai dengan keperluan ekonomi. Okey? Okey, kemudian mengawal inflasi. Cikgu dah sebut tadi, inflasi adalah keadaan di mana harga barang naik secara berterusan. Jadi inflasi menyebabkan kuasa beli jatuh. Sebab kita ada duit banyak tetapi harga barang mahal. Okey, jadi ini akan kita akan tengok dalam faham dalam upah benar kuasa beli wang. Okey, ini menyebabkan lebih banyak wang diperlukan untuk mendapatkan jumlah barang yang sama. Okey, boleh menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadap wang tersebut. Okey. Kemudian C, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing, ini yang cikgu sebut tadi, bermakna bank negara akan menjual atau membeli pertukaran asing bagi menstabilkan ringgit Malaysia. Sebagai contoh, kalau RM kita rendah berbanding yen Jepun, apa yang akan bank pusat buat, bank negara tadi, dia akan jual yen Jepun. Maknanya dia akan beli RM supaya RM tu duduk diam-diam. Sampailah satu peringkat apabila RM ni tak ada di pasaran. Itu maksud dia. Kesannya bila dia bank negara dia beli RM ni tak ada di pasaran. Jadi apa yang berlaku ialah akan berlaku lebihan permintaan RM kerana kurangan penawaran. Ini konsep keseimbangan pasaran dan nilai RM akan kembali meningkat. Ingat tak kita belajar keseimbangan pasaran, lebihan permintaan akan menyebabkan harga meningkat. Jadi untuk RM, lebihan permintaan ringgit Malaysia akan menyebabkan nilai RM meningkat. Jadi konsep yang sama kita guna dekat sini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham maksud tu. Okay. Any question so far? Ada soalan tak? Kalau ada tak faham boleh tanya Ada tak? Sebab subjek ekonomi sebenarnya dia memang kamu kena kuasai konsep Kalau kita tak kuasai konsep susah Sebab tu ada topik-topik yang memang cikgu kena terangkan. Tak apalah yang untuk macam pengiraan dan sebagainya tu kalau kamu masih tak faham nanti kalau ada rezeki kita jumpa bulan depan kan. Tapi bukan yang awal bulan rasanya tapi tak tahu juga. Kita tunggu arahan. Okey, lagipun kamu baru 1 dos kan? Okey, tak apa. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada
Boleh faham Kalau faham tak apa. Okey, ini contoh soalan SPM, soalan sebenar. Okey. Terangkan fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Okey, jadi bila terangkan, cikgu dah ada sebut hari tu, bila kata tugas terangkan ni kamu perlu bagi apa? Perlu bagi apa Panumati? Terangkan. Huraian. Huraian saja ke? Contoh, Kalau terangkan, dia nak fakta dan huraian. Fakta dan huraian. Jadi kalau yang ni 4 markah bermakna 2 fakta, 2 huraian. Minimum lah. Dalam S2018 senang sebab dia dah bagi ruang dah untuk kita menjawab, kita tahu. Maknanya ini fakta 1 dan huraian, kemudian fakta 2 dan huraian. Okey, jadi tadi kamu boleh pilih jurubank kepada bank perdagangan tadi, cikgu berikan ada 4 tadi kan. Tetapi yang reserve tu dia kira 1 saja. Jangan pula nanti kamu pilih itu dua-dua. Okey? Jadi A dengan B ni sebenarnya benda yang sama. Jadi kalau kamu pilih 2, jangan pilih A dengan B ni sebab A dengan B ni dia either one. Dia tak boleh bagi dua-dua. Dikira sebagai 1 saja. Boleh faham yang ini cikgu pecahkan supaya kamu senang tengok. Jadi kamu boleh ambil mana-manalah fakta ni. Contohnya kamu ambil menyimpan result berkandung bank perdagangan. Okey, itu adalah fakta. Jadi ini dia punya huraian. Tujuannya ialah untuk mengawal penawaran wang di pasaran. Okey, dapat dah 2 markah. 1 fakta, 1 huraian. Okey. Jadi satu lagi mungkin kamu ambil menyediakan rumah penjelasan. Itu fakta. Jadi huraian dia untuk menunaikan cek antara bank-bank. Bank-bank perdagangan lah. Okey, jadi boleh ambil mana-mana lah yang ni cuma pesan cikgu A dengan B ni jangan pula kamu jadikan 2. Dia 1 saja ni. Ini cikgu pecah supaya kamu faham. Jadi dapatlah 4 markah. Sebab hari tu ada yang bila cikgu terang dia ambil perhatian, cikgu rasa yang hadir kelas ni je lah yang boleh menjawab dengan baik sebab kawan-kawan kita dia memilih untuk tidak hadir. Okey? Jadi nak buat macam mana kan? Terpulanglah pada mereka. Okey, jadi tahniah kepada kamu. Ada 2 orang yang dapat A, 2 orang dapat B+. Jadi teruskan lagi usaha. Weng Jun B+ ke A-? Dah dapat markah kan? B+ ke? Awak dapat B+ ke A-? A-. Baiki lagi lah Yokfe dia dapat A+. Tapi itu pun baru 94. Jadi kalau tu boleh baiki lagi. Manumati pun sama. B+ kan? Baiki lagi sebab kertas 1 kamu agak rendah kan? Jadi kertas 1 tu memang kena banyak buat latihan. Jadi untuk apa? Yokfe okey Yokfe? Buku boleh guna? Boleh ya? Gunalah cikgu dah hantar dia hadiah. So terima kasih semua yang hadir. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, any question? Boleh tanya kalau susah nak tanya dekat apa? Tanya dekat sini, kamu boleh hantar message tanya personal pun boleh. Okey? Semua sudah pergi vaksin ke? Sudah. Sudah. Kamu vaksin dekat mana? Dekat Karak Setia? Ya. Semalam Yes. Ke ada orang vaksin lebih awal? Semua sama. Okeylah. Ada soalan? Tak ada? So cikgu harap kamu teruskan saja. Jadi tak apa. Kalau boleh lah kalau boleh kamu ambil boleh masuk kelas-kelas live cikgu juga. Sebab kalau kelas live tu dengan akademi YouTuber tu dia meriah sikit lah, budak ramai. Jadi dia orang pun lawan-lawan jawab kuis
satu Malaysia punya budak. At least kita ada sikit ramailah kawan satu Malaysia yang ambil ekonomi dan mereka ni pun ramai yang boleh sekolah dengan ikut kita punya kelas. Ya. Jadi tak apa, nanti untuk kamu punya kertas PTP tu cikgu ingat kita tunggu naik sekolah lah cikgu nak terang. Susah lah ramai tak ada sebab mereka yang tak ada ni lah yang semua dapat teruk Okay?